Assalamualaikum guys, welcome to Life of Pim with me, Pim. Mic test, okay, mic okay. Alright, so we are back again to another react and review untuk Road to Laugh Tale. Seperti apa yang kita jangkakan, memang betul-betul ada 4 volume untuk cover 4 minggu ketiadaan Oda, ketiadaan chapter baru. So inilah dia volume yang terakhir. So aku tak tahu apa pula kali ni yang kita akan dapat. Jangan buang masa lagi, mari kita tengok. Wah, Gear 5. Alright, Gear 5 Road to Laugh Tale. Kali ni gambaran lukisan putih muka Luffy. Oh, itu dia cover yang seterusnya. Again, Luffy dalam bentuk Gear 5 dia. Again, Gear 5. Wah, kita akan dapat detail tentang tapi pendek je. Macam simple pula dia punya content kali ni. Kita ada bounty ranking. Wah, bounty ranking, concept gallery treasure, secret tale. Wah, itu je. Daripada ranking punya bounty terus pergi ke concept gallery. For sure concept gallery untuk idea macam mana rupa Gear 5. And then terus wait, what is secret tale? Wah, ni macam menarik. Alright, okay, let's go. Jangan masa. Alright, itu dia. Wow. Okay, aku benda macam ni aku suka, macam susunan yang macam ni, macam ala-ala timeline. Okay, so One Piece data bounty ranking from legendary great pirate to the rookies of the new age, and up to the dead list of the highest known bounties. Daripada bounty yang paling tinggi ke bounty paling rendah, daripada the legendary pirate sampai ke rookies. And of course lah, carta tidak berubah, masih lagi di top, di tangga paling teratas kan. Roger dengan 5 bilion 5.5 meninggalkan jauh sedikit daripada Whitebeard yang juga di dalam kategori 5 bilion, cuma dia 5046. And then Kaido yang hampir nak masuk grup nombor 5 tapi sangkut dekat grup nombor 4 bilion, masih nombor 3 and memang tak naik dah lah kan, dia pun dah kalah sebagainya. And sama juga dengan kakak dia itu Big Mom pun start dekat 4. And then itulah dia, kita ada Shanks nombor 5 dengan juga 4 bilion dalam kategori family 4 bilion. Boleh katakan Yonko termuda and juga antara Yonko yang tak adalah baru sangat, tapi boleh katakan baru jugalah kalau nak bandingkan dengan yang lain. Memang power lah Shanks kan, dapat naik nama dia kat situ. And then seterusnya kita dapat 3 worst gen yang baru, dapat juga bounty naik mencanak dengan 3 bilion. Walaupun kita expect Luffy lebih sikit, tapi of course ada certain reason yang membuatkan dia kekal dengan sama level bounty Kid dan juga Law. And then Teach, kita ada salah seorang juga Yonko baru, masih lagi dekat 2 bilion saja. Telah dipotong lah oleh worst generation yang lain, sebab dia pun kira dalam kategori worst generation juga. So dia worst generation yang paling rendah lah dalam Yonko kan. And then kita ada Yonko baru, seorang lagi Yonko baru yang kita belum ada kat sini. Nampak bounty dia adalah Buggy kan. Tak apa cerita Buggy, sejak dia dah Shichibukai, dia punya bounty tu dah kena freeze lah kan. So tak tahulah macam mana sekarang bounty dia dah jadi Yonko kan. And then seterusnya kita ada macam King, Marco, Queen, Katakuri, Jack, komander-komander yang lain. Kemungkinan besar ni semua aku rasa nilai-nilai yang pernah ditunjukkan kepada kita lah. Who's who aku tak sure. Izo, Black Maria, Sasaki aku tak sure pernah tunjuk ke tidak kepada kita. Mungkin aku sorry kalau aku ingat lupa, tapi aku rasa tak ada masalah sangat, sebab aku lebih tertarik dengan orang yang 1 bilion ke atas. Buat masa ni je yang kita nampak. Kebanyakannya 1 bilion ke atas ni mesti antara captain ataupun commander lah kan. Tapi kat sini kita boleh nampak commander Kaido, commander Kaido lah betul-betul top. Macam King, Queen dengan Jack masing-masing dekat 1 bilion punya bounty kan. Kalau macam Whitebeard ada Marco seorang je, si Big Mom pun ada Katakuri seorang je. Yang lain tu kurang sikit lah. Tu belum lagi kita tak nampak lagi Shanks punya gang crew dia punya bounty kan macam mana. Teach pun, Blackbeard pun masih belum lagi. Dia kadang-kadang bila tak ada tu bukanlah sebab dia orang tak reach, cuma tak ditunjukkan lagi kepada kita oleh Oda kan. So ini pun aku rasa bukanlah orang kata list yang complete ni. Mungkin ni list yang complete yang pernah ditunjukkan dalam cerita, tapi dia bukanlah secara sepenuhnya yang ada di dalam cerita. Korang faham tak maksud aku? Maksud aku yang dah ditunjukkan kepada kita lah. Okay, yang dia belum tunjuk tu mestilah banyak lagi. And then kita ada list yang lain lagi. And then there are more characters of note. Fierce legend of the era with the deletion of 7 warlord, a good number of high bounties are set to be. Itulah. Ni muka-muka yang masih belum nampak dia punya bounty, tapi boleh dikatakan confirm akan jadi tinggi lah kan. Bawah ada juga Draco Mihawk lah kan. Dah lama bounty diorang kena freeze. Nak juga tahu, aku teringin nak tahu macam agak-agaknya berapa nilai diorang kena freeze. Mungkin rendah kan, tapi kalau awal-awal lagi dah masa freeze tu dah tinggi, memang lagi best lah kan. And then kita ada Monkey the Dragon. Ini adalah salah satu orang yang ramai juga lah orang merasakan kalau ada bounty lagi tinggi pada Roger, inilah dia orangnya, Monkey the Dragon. Tapi tak tahulah sebab dia seorang je yang bukan orang kata
bukan pirate kat sini. Kat sini semua list pirate saja. And then kita ada silver relic. Dan akhirnya the pirate, the notorious pirate yang sebelum zaman Roger, iaitu Rocks. Elizabeth yang ni confirm bounty tinggi lah kan. So sekarang ni memang kita rasakan macam Roger paling tinggi, tapi tak mustahil ada orang mungkin lebih tinggi dari dia. Alright, terus ke konsep gallery treasure. Seperti apa kita expect lah. Yes, akhirnya kita dapat tengok macam mana Oda punya idea lakaran awal konsep art dia untuk Gear 5. The 4th batch of concept art is all about Gear 5th. The concept art here show Luffy striking new gear, witness the peak of his power, a dramatic change. These sketches really emphasize the Luffiness of this form, a body with the property of rubber and odd dance that make people laugh. Okay, aku memang suka gila dengan lukisan Gear 5 ni lah. Mood dia memang nice lah, macam kebudak-budakan sikit. Macam memang kata sesuai lah dengan nama Joy Boy tu kan. Macam yelah, Joy, Ria, Boy, budak. So memang nice lah kan, dengan bentuk rubbery dia semua tu. Kita nampak dekat sini ni macam mood dia masa dia dekat bulan tu. Lepas tu ni macam apa, suction, sedut macam sedut angin or something. Nika is able to win people over. Oda pangkah. Lepas tu kat situ apa dia, utilizing the power of imagination. Okay, yap, ni macam apa kita nampak. Lepas tu Zoan, awakening. Unlike Paramecia, apa ni, dia macam ada benda scribble yang pangkah tu, bahasa Jepun. The innate nature of their respective animal consume the Zoan user. Bila fikir balik, macam Zoan punya awakening yang dekat Impel Down ni, seperti apa kita cakap last week dekat volume 3, yang lalu sepatutnya manusia lah kan. Tapi kenapa kita tak pernah nampak dia dalam bentuk manusia kan. And then bila kat sini Oda cakap diorang punya respective animal consume the Zoan user, so seolah macam perubahan awakening yang macam boleh memakan diri seseorang user tu pula So maksudnya diorang punya animal tu yang lebih daripada diorang punya kemanusiaan ke macam tu. Aku tak sure lah kalau aku salah maksud dia. Agak menarik juga Okay, sekejap. Lepas ni Sun God Nika. In the past everyone believe in him. Freedom can really cut loose with this power. A smile that lights up an age. This awakening actually happened in a miracle. This awakening actually happening is a miracle. A few minor notes concerning Nika. A couple of interesting points are mentioned, such as the power of imagination and the drawback. Betul lah. And the drawbacks of Zoan awakening. Maksudnya bahaya jugalah awakening Zoan ni. Kalau salah control or something wrong, hilang kemanusiaan dia lah. Senang cakap macam tu lah. Tu yang agaknya itulah yang kita nampak apa yang berlaku dekat Impel Down punya jailer. Okay, menarik. This is new info. Okay, this is new info, right? As suspected, work like Sun and Nika show and then this part of his awakening transformation. Okay, so ni lukisan Oda dalam bentuk dia, Luffy dalam bentuk senyum, giant, smile. Okay, awakening. Jadi macam rubbery. Okay, so ni apa-apa nature yang ada pada Luffy lah. Again, lukisan memang semua penuh dengan lukisan Luffy punya Gear 5 lah kan. Kita nampak lah macam mana bentuk mimik muka dia. Dah lukis. Apa ni pula, How Zenny. This sketches show the unorthodox Gear 5 in action. Luffy said it best himself. Anything possible now. Gear 5 give him unparalleled freedom to fight in the way that defies common sense even once. Oda macam bagi satu kuasa yang sangat-sangat tak boleh dipikir dengan akal lah kepada Luffy ni. Memang betul lah, macam freedom lah. Kuasa dia ni memang entahlah, tak tahu lah macam nak cakap. Memang pelik. His body has the property of rubber. It's adapt on its own. Okay, warrior who spread slaughter and relieve suffering. Slave in ancient time believed they will be freed by a legendary warrior, Sun God Nika. The more he laughed, the stronger he get. Okay, so maksudnya kita memang takkan tengok kalau mood Gear 5 ni Luffy dalam bentuk serius lah. Dia tak macam tu. Dia kena sentiasa bermain-main, dia kena sentiasa bergelak tawa, dia kena sentiasa macam memang betul lah apa yang kita nampak kan. Macam ramai orang annoying benda tu. Macam yelah, kenapa Luffy tak lawan dengan serius, macam nampak macam budak-budak gelak-gelak main-main, buat tali skipping lah benda. Ramai juga lah yang tak suka, bukan saja Malaysia, malah di luar juga. Nah, macam mana itu konsep yang Oda bagi. Kita kena tengok konsep Joy Boy tu macam mana kan. Sebab dia ni adalah satu ikon yang untuk hamba-hamba zaman dulu percaya dia ni orang yang boleh membebaskan orang, and dia ni orang yang boleh warrior who spread laughter and relieve suffering. Macam dia ni macam orang kata penghibur lah kan. Macam sentiasa memberi orang happy dengan gelak tawa dia, dengan dia punya positifnya semua benda tu kan. So yes, nampak macam kebudak-kebudakan, tapi dia lebih kepada keriangan lah. Watak yang sangat-sangat riang. And now bila Oda letak pula lagi riang dia, lagi kuat dia, so maksudnya memang inilah dia konsep seorang Joy Boy. Okay, wait, aku ternampak something pure white. Dia pasal colour ni, a cheeky
Luffy expression and back view of his showdown with Kaido, the pure white note might indicate that the coloring of this form was already tu. Wow, okay. So itulah dia colour dia pure white. Aku suka betul colour dia warna putih. Nice. Even the battle hardened Kaido was surprised by Gear 5 adaptability when Luffy sends an enemy flying with his power. It's an effect is here and stars appears around them. As Kaido said, it's just like a picture book. Itulah dia. Satu benda lagi yang menarik tentang kuasa dia ni macam jadi macam cartoonish things kan. Macam tu lah. Ada sound effect bila pukul. Sound effect ni mungkin dekat anime nanti kita akan tengok sound effect yang macam ala-ala kartun zaman dulu. Macam mungkin kuasa macam bunyi-bunyi kartun Tom and Jerry punya style, Popeye, tahu tak macam bunyi. Kau faham kan? Macam dia bukanlah bunyi macam biasa yang kita dengar bila ada tumbuk ke apa. Mesti bunyi yang macam kartun gila. Tambah lagi itu macam stars appear around them. Macam yelah, bila kita kena tumbuk, macam ala-ala cerita Tom and Jerry again kan, bila kita kena tumbuk ataupun terentak kepala kan ada keluar burung lah, bintang lah, pusing-pusing. So dia memang jadi macam satu kartun lah. Buku yang macam budak-budak. Lain macam ke Gear 5 ni. Ni ada dia punya expression lah ni. Expression pelik-pelik dia. Many unique detail were considered. It seems the eyeball popping. Yang lain-lain ni tak jadi apa sangat, tapi yang kita nampak yang udah memang ada letak dalam cerita macam ni lah. Mulut tenganga, mata terkeluar, lepas tu kaki dash kan, macam kartun kan, macam dia pusing-pusing kaki dia waktu dia lari. Macam-macam. Okay. Ni apa pula? Ini lain macam lah conteng ni. Betul-betul conteng ni. This lightning clad attack descend and split the heavens. So ni maksudnya ni moment. Oh betul lah, kita tengok gambar sini moment yang masa Luffy pegang kilat tu. Okay. The Gear 5 super move that finished the mighty Kaido. Kaido tough height and haki made him like an iron wall. But this powerful technique beat him. The concept notes for Gomu Gomu no Bajrangan include some storyboard like sketches. Mana sketches ni? Oh inilah silap. Maksudnya ni bukanlah gambaran yang dia pegang kilat. Aku tengok macam pelik pula. Ini gambaran memang Oda dah ready macam mana rupa dia bila dia clash. Serangan terhebat hebat Luffy ni lah kan. Gomu Gomu no Bajrangan ni yang lawan dengan Flame Bagua punya Kaido. Itulah ini kan serangan terakhir yang menjadi penanda kepada kekalahan Kaido. The sky is torn, the reverberation can be felt from 1,000 miles away. Hanuman Monkey God. Kenapa ada Hanuman Monkey God pula kat sini? Drum of Liberation, like fireworks, a symbol of liberation, the drums ring out. Mungkin ni idea lah kot kenapa Oda tulis Hanuman Monkey God kat sini. Mungkin idea lah sebab dia bukan based on Luffy. Sebab Luffy base dia tetap sanggup nikah. Tak ada sebut apa-apa berkaitan dengan Hanuman Monkey God ke apa benda ke. Cuma mungkin sanggup nikah tu idea Oda dapat daripada Hanuman the Monkey God. Maybe macam tu lah. Okay, ni dia Secret Tale. Okay, ni aku tanya ni apa benda ni, secret, rahsia ni apa benda ni. We're unveiling top secret storyboard. This concept storyboard will ultimately cut. Oh, so this first time. Oh yes. So ni storyboard yang kena cut yang tak ada dalam manga. So nak ada orang pertontonkan kepada public. Nice. Tales of Oden. Oh pasal Oden and Denjiro. Okay, aku rasa aku tak ada nak react ni. Benda kalau panjang sangat macam ni aku tak reti kalau nak react sekarang. So nanti dia akan jadi lama gila nak faham, and end up video ni pun akan jadi lama and merapu pula aku. So benda ni aku kena baca kemudian. Susah. Tapi secara ringkas ni aku faham macam yang first tadi ni. Ini pasal kisah yang Denjiro masih kecil. Ni Oden dia tengah baring. So Denjiro memang ada last Oden masa ni, and then dia macam ada bawa pot or something. Tapi macam ada perubahan sedikit lah di dalam cerita yang betul. And ni pula sama juga. Ini pula pasal Kinemon. Masa awal-awal dulu kan. Masa awal kita nampak dia masa muda. Cerita masa ni flashback Oden tu lah kan. Kat sini pun dia ada cakap pasal seorang kingpin ni, Kurokoma. Karakter yang kalau kat sini dia cakap pernah ada mention dalam cerita tapi tak tunjuk lah watak tu. Tapi kat dalam lukisan ni kita nampak lah sebab dia dah kena cut kan. So dalam cerita original dia cuma nama dia hanya disebut, tapi kita tak nampak karakter dia. Lagi menarik kat sini, dia adalah rival kepada Hyogoro. Sebab lagi ni hanya aku rasa apa yang aku faham kat sini. Dia kena baca kemudian. And then Tales of Oden nombor 3 pula. Diorang tengah cerita pasal Izo dan Kiku. So kalau tengok dekat flashback macam simple je lah dia punya introduction untuk diorang kan. Izo dengan Kiku ni, nama family dia pun tak tahu. So kat sini yang cut ni lebih detail lah. Kita nampak dekat sketches Oda ni, sampai Izo buat persembahan kan kat Ringo Wano. Lepas tu kita nampak macam mana diorang betul-betul jumpa Oden dan sebagainya. Ini macam lebih detail lah, tapi mungkin terlalu panjang or tak cukup page or something. So Oda decide untuk cut dia kan. Betul lah, tengok kat sini pun sama. Dia cakap lagi macam kalau kita tengok balik dekat chapter asal pasal flashback Oden ni, macam mana dia recruit, macam mana semua Akazaya ni join, nampak. Sebelum tu just cakap simple je pasal Izo Kiku. Tak tahu je tiba-tiba diorang dah ikut dah lepak-lepak makan sama. So maksudnya tu lah diorang punya detail tu, macam mana diorang betul-betul bertemu yang macam mana dia ikut Oden, itulah yang diorang cut. And again kita boleh nampak daripada lukisan Oda kat sini, nampak dia ada lebih detail lah
Macam mana pasal diorang makan sama-sama, semua benda, pasal Kiku. Basically pasal Kiku dan Izo punya moment lah kan, kalau betul-betul nak detailkan diorang ni. Okay, nice. Lepas tu Tale of Yamato pula. Okay, Yamato and Fuga. Ni pun satu lagi lah benda. Okay, aku faham dah. Aku rasa sebenarnya kan original Oda memang detail lah. Aku rasa Oda memang gila. Aku rasa dia memang detailkan setiap benda. Sebab tu lah kadang-kadang bila kita baca, kita rasa macam ada something wrong. Sebab tu aku cakap dengan korang kan, kadang-kadang aku rasa benda ni macam rush gila. Macam kenapa daripada point A terus pergi ke point C, mana point B kan. Macam mana daripada point C tu boleh pergi terus ke point F, so mana yang lain dan sebagainya. So Oda, kita boleh nampak yang Oda ada melompat-lompat sedikit. Dan kalau kita tengok kat sini, memang betul lah. Maksudnya dia sebenarnya bukan lompat dengan sengaja. Dia memang ada detail jalan cerita setiap apa yang dia buat dengan serta-serta. Bayangkan pasal Fuga je pun, macam Yamato and Fuga tu dalam cerita tak ada apa sangat pun, tapi sebab kita nampak yang masa Yamato jumpa Fuga macam kejar dia dan sebagainya, so kita boleh fikir lah macam mungkin Yamato ni rapat dengan Fuga atau something, mesti ada macam something kan. Itu yang kita kadang-kadang kita fikir macam kita ada something cerita kan, tapi tak ada dalam cerita kan. So tak apalah, tapi itulah sebenarnya memang betul Oda memang plan buat something, cuma dia tak dapat nak masukkan dia dalam manga dia lah kan, masuk dalam original story dia. Cuma okay, sorry banyak sangat aku cakap. So basically yang aku rasa benda ni menarik is Oda memang detail lah. Serius, memang detail gila. Aduh. These two characters have mysterious relationship. Yamato say it's been a long time when they meet and Fuga happily blah 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 blah. Okay lah, after lah this plan scene, Fuga. So Fuga dia makan smile fruit, and then waktu ni lah dia jadi rapat dengan Yamato. Sebab yalah Yamato pun ada makan devil fruit juga kan. Cuma Yamato bukanlah makan smile fruit, dia memang betul-betul devil fruit. Agaknya sebab tu lah rupa Fuga agak pelik sikit. Tapi maksudnya dia bukanlah makan smile fruit yang rosak kan, dia memang pakai smile fruit yang betul lah. Oh yeah, wait, kat sini dia buat detail. So you ate a smile you weren't supposed to, which made father mad. Fuga, on top of that your friends are making fun of your legs now. Betul lah, tu kaki dia nampak pelik sikit kalau nak bandingkan dengan numbers yang lain kan. And since you start like that forever, you feel like you want to die. Fuga ni smile macam ala-ala gifter lah ni. But I think those new leg of yours really cool. So inilah dia cerita macam mana Yamato boleh rapat dengan Fuga, yang end up tak masuk dalam cerita. Wano battle in the sky reach its climatic end, and new shogun is born in the land of the samurai. Wait, dah habis ke apa ni? Oh lah, dah habis ni. Alah, itu je untuk apa ni, Secret Tale, tak banyak. Aku confirm mesti banyak lagi detail sebagainya, cuma diorang tak nak tunjuk kita. The dawn draws close. In the next issue of Shonen Jump, the curtain will be raised on the final phase. Itulah dia. Masuk je chapter baru ni, kita dah masuk ke final phase dah. Aku tak sure lah macam mana dia punya setting kan, tapi lebih kurang macam masa dekat Zou lah kan, macam mana diorang bersedia untuk set up, untuk buat alliance, untuk jatuhkan Kaido dan sebagainya, untuk selamatkan Wano. So it's probably the same thing lah. Okay, maksudnya kita akan tengok lah macam mana diorang punya setting pula untuk diorang pergi ke end. That's it, habis. Memang nice lah. Aku rasa macam pendek sikit kali ni kan, tapi still lah memang nice. Thank you guys. Alright, that's it. Itu saja untuk kesemua Road to Life Tale Volume 4. Make sure korang check out Volume 1, Volume 2, Volume 3 dan last one Volume 4. Ada kebanyakan info yang macam aku cakap sebelum ni, rasa macam yalah benda yang ulang kaji je, tapi nampaknya ada jugalah benda-benda baru kita belajar. But again, selalunya tak ada lah macam boleh membantu sangat untuk kefahaman di dalam original story kan. But still lah menarik lah, macam yalah kita dapat tengok Secret Tale. Lepas tu macam Luffy punya sketches and everything. Macam-macam lah. Okay, macam biasa lah, macam aku cakap sebelum-sebelum ni juga, don't just watch my reaction. Okay, tengok juga, baca juga semua benda ni, sebab aku sure korang akan enjoy. And so that's it guys. Jangan lupa tekan button subscribe, tekan bell notification untuk tak miss mana-mana video akan datang. Help me reach 20k guys by this year pun okay. Tinggal berapa bulan je lagi. Aku sure spoiler dah bersepah dan sebagainya. So aku harap korang jangan komen kat bawah pasal spoiler, okay please. Bukan saja respect aku, respect juga orang lain yang tak nak tengok spoiler. So just wait lah. Okay, Jumaat ni tak lama dah guys, berapa hari je lagi Jumaat ni, and we're gonna have a new chapter. Memang tak sabar gila selepas sebulan cerita kan. So yup that's it. Thank you so much for watching. I see you guys on the next video. Assalamualaikum.